Penggunaan istilah as-sunnah dalam fiqh dan usul fiqh dari sudut ilmu fiqh, golongan fuqaha mentakrifkan as-sunnah sebagai perkara yang telah pastinya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan merupakan sesuatu yang wajib dalam bidang ilmu usul pula. Para ulama usuliyin seperti Asy-Syafi'i telah mendefinisikan as-sunnah ni sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasul serta tiada mempunyai sebarang ketentuan dalam Al-Quran. Di mana konteks ini al-hikmat adalah bererti as-sunnah ia adalah berlainan dengan Alkitab. Semua definisi yang as-sunnah di atas menjelaskan bahawa golongan fuqaha ni mempunyai kecenderungan mengkaji berkenaan perbuatan-perbuatan Rasulullah yang dapat menjadi dalil kepada hukum syarak, iaitu hukum-hukum yang bersangkutan dengan perbuatan golongan mukallaf, sama ada wajib, haram, harus dan sebagainya. Manakala golongan usuliyin pula mereka ni memberi tumpuan kepada as-sunnah dengan melihat ia sebagai pensyariat yang meletakkan kaedah-kaedah pengeluaran hukum. Bagi golongan mujtahidin dan Rasulullah diutuskan adalah untuk menjelaskan kepada manusia berhubung dengan undang-undang hidup. Oleh kerana itu, mereka ni memberi perhatian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersangkutan dengan penetapan hukum hakam sahaja. Penggunaan istilah as-sunnah dalam ulumul hadis. Sementara itu pula dari sudut disiplin ilmu hadis ni, golongan muhaddisin melihat istilah as-sunnah ni sebagai perkara sebagai apa yang dikesan dari Nabi, sama ada perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat kejadian baginda atau akhlak baginda ataupun yang berkaitan dengan sejarah beliau, sama ada sebelum dibangkitkan sebagai rasul ataupun selepas kebangkitan. Dalam konteks perbahasan berkenaan dengan ta'arif as-sunnah ini, maka di sisi ahli hadis adalah lebih luas dan menyeluruh dari definisi-definisi yang lain. Golongan perbahasan golongan ahli hadis ini berkenaan as-sunnah bukan hanya membahaskan dari aspek diriwayat semata-mata, bahkan mencakupi dalam bidang riwayat. Selain itu, jika ditinjau dalam kitab-kitab yang muktabar dalam membahaskan hukum hakam, didapati bahawa nama-nama seperti mereka inilah yang menjadi tempat rujukan utama. Bagi menggambarkan betapa luasnya pengetahuan ahli hadis ni, maka Al-Harmuzi menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni telah meninggikan kedudukan jurnal pengajian umum bilangan 87 ahli hadis. Ilmu hadis ni pula dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari segala ilmu. Ahli hadis adalah merupakan cahaya bagi agama serta sebagai hujah yang bersinar. Melalui mereka agama ini dipelihara. Mereka menyampaikan ajaran agama diturunkan oleh Allah ini. Jelas beliau lagi, mereka mengetahui setiap kaedah-kaedah yang bersangkutan dengan agama serta apa yang juga perkara yang Allah jelaskan berkenaan Rasulnya. Semua perkara yang bersangkutan dengan syariatnya dihimpun dan ditulis oleh mereka. Mereka menjelaskan semua perkara yang bersangkutan dengan perbuatan Nabi, dari sekecil-sekecil perkara hinggalah sebesar-besarnya. Penggunaan istilah as-sunnah dalam akidah. Penggunaan istilah as-sunnah dengan maksud akidah menurut Ibnu Rajab mempunyai pengertian memelihara perkara-perkara i'tikad daripada sebarang syubhah, khususnya dalam masalah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, al-qadar dan kelebihan para sahabat. Selain itu, dari as-sunnah, sudut akidat menurut Abu Al-Hasan Muhammad bin Ibn Malik Al-Qarqi yang merupakan salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Yats, dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama yang bersangkutan dengan nama-nama Allah, zat dan sifat-sifatnya. Yang kedua bersangkutan dengan Rasul, para sahabat dan mukjizat-mukjizatnya. Dan yang ketiga, dia bersangkutan dengan Islam yang awal dan yang terkemudian. Ahli hadis menjelaskan perkara-perkara yang bersangkutan dengan akidah ni melalui penulisan-penulisan mereka dengan menamakan karya tersebut sebagai as-sunnah. Memandangkan akidah ni adalah perkara yang amat penting dan serta mendatangkan bahaya besar jika bagi mereka yang menyalahinya.
Dari sudut yang lain pula, menurut Muhammad Razi Osman, kecenderungan ahli hadis ni menamakan karya-karya mereka dalam akidah dengan nama As-Sunnah adalah kerana didorong oleh pengertian bahawa ahli hadis ni semaksud dengan Al-Sunnah jelas beliau. Okay, perbezaan hadis riwayat dan hadis dirayah. Perkataan riwayat ni menurut bahasa bermaksud cerita, khabar, kisah, kenyataan, warta, hikayat atau pemberitahuan. Dari sudut istilah pula, ulama hadis ni dia membawa beberapa pengertian mengenai ilmu hadis riwayah ni. Antaranya ilmu yang menyatakan berkaitan dengan penyambungan dan pemindahan sesuatu yang berhubung dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang dia berbentuk ucapan ataupun perbuatan, pengakuan atau sifat peribadi dan ilmu yang membicarakan tentang penukilan hadis serta secara bertulis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sudut perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat dan juga segala apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Hadis riwayah ni dia boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu riwayah dengan lafaz serta riwayah dengan makna. Okey, kita pergi kepada riwayah dengan lafaz. Riwayah dengan lafaz ni dia bermaksud pemindahan sesuatu hadis dengan menitik beratkan lafaz perawinya tanpa melakukan sebarang pindaan atau gentian terhadap huruf dan perkataan asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kifayah terhadap seluruh umat Islam yang mukallaf dan untuk mempelajarinya. Okey, manakala riwayah dengan makna yang bermaksud perawi ni dia mengemukakan hadis tanpa terikat dengan perkataan-perkataan yang didengarinya, di mana dia menukar lafaznya dengan perkataan yang lain yang seerti ataupun yang menunjukkan semaksud yang sama dengan perkataan asal tanpa mengubah maksud asal. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama bertindak sebagai perintis kepada pengajian hadis riwayah sekaligus dia berusaha gigih untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi ni serta membukukannya ialah Muhammad Shihab Az-Zuhri, di mana beliau ni telah melakukan usaha tersebut dengan arahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Natijah aplikasi daripada ilmu riwayah ini dapat dilihat pada hari ini. Antaranya dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Al-Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya. Hukum mempelajari ilmu hadis riwayah ni ialah fardu ain terhadap setiap individu, manakala bagi seluruh umat Islam yang mukallaf adalah fardu kifayah untuk mempelajarinya. Okay. Seterusnya ialah hadis dirayah. Hadis dirayah ialah ilmu yang membincangkan kebenaran riwayat, syarat-syarat, jenis-jenis, hukum-hukum kedudukan perawi, juga syarat mereka, kategori riwayat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Skop perbincangan hadis dirayah ni secara umumnya dia berkaitan dengan pengajian matan dan sanad, iaitu pengajian tentang lafaz sebuah hadis, antaranya di mana perbincangan tertumpu kepada sifat perawi, iaitu sahih, hasan, dhaif dan jenis-jenis hadis dhaif seperti munqati', mu'adal, mudtarib, syaz, mudallas, mu'allaq, mubaham dan sebagainya. Hadis palsu dan pembahagiannya perbincangan adalah dari aspek bilangan perawi itu, iaitu ahad dan mutawatir. Jenis hadis ahad ni iaitu dia ada dua, iaitu masyhur, masyhur aziz dan gharib. Jenis hadis mutawatir pula dia ada lafzi dan maknawi, manakala pengajian sanad ialah pengajian tentang rangkaian perawi sesebuah hadis. Antaranya riwayat hidup perawi, ilmu penilaian perawi yang lain, antara lainnya dikenali dengan al-jarh wa al-ta'dil, meliputi syarat-syarat dan kategorinya. Metod penerimaan riwayat seperti melalui pendengaran, pembacaan ijazah, pengambilan, penulisan, penemuan, wasiat dan pengkhabaran. Okey, metodologi kitab-kitab yang dihasilkan oleh pakar pengkritik perawi memastikan sanadnya bersambung atau terputus dan memastikan tiada sebarang penambahan pada sanad. Okey, seterusnya kita pergi pada mempelajari ilmu hadis dirayah ni. Okey, hukum mempelajari hadis dirayah ni melibatkan hukum fardu ain terhadap setiap individu yang berkemampuan dan berkebolehan untuk mempelajarinya, manakala fardu kifayah terhadap kumpulan umat Islam
di mana semua umat Islam berdosa kiranya mereka tidak mempelajari ilmu ini dengan mendalam. Okey, seterusnya ialah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah di zaman sahabat. Zaman sahabat selepas Rasulullah wafat ni, kebanyakan para sahabat yang masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal. Namun ada di kalangan para sahabat yang pandai menulis. Bermula kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara beliau mengajar dan mempelajari. Okay, para sahabat pula berbeza di antara satu sama lain. Ada yang masuk Islam awal dan ada yang masuk Islam kemudian. Dengan itu ada yang banyak mendengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, ada pula sedikit. Ada di kalangan mereka yang sepenuh masa bersama baginda, manakala ada juga yang terhalang untuk bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keperluan kehidupan dan mencari rezeki. Dengan itu mereka perlu mendengar dan mengambil hadis di antara satu dengan yang lainnya. Dengan itu hadis menjadi ilmu yang diriwayat dan dipindahkan, maka wujudlah ilmu hadis riwayat. Seterusnya, dorongan kepada periwayatan hadis lebih mendesak selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana semasa hayat baginda ni, para sahabat ni dia boleh merujuk kepadanya. Namun para sahabat begitu teliti dan berhemat. Imam Bukhari ada meriwayatkan bersumberkan daripada Abdullah bin Zubair, di mana beliau ni ada bertanya bapanya, mengapa beliau tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti setengah sahabat? Katanya, saya tidak berpisah dengan baginda, tetapi saya mendengar sabdanya, sesiapa yang berdusta ke atasku maka dia menyediakan tempatnya di neraka. Ini sebagai asas kepada ilmu dirayah hadis. Dr. Hamman Abdul Rahim As-Sa'id berkata, umat Islam telah kerugian khalifah mereka, namun mereka untung dari aspek dirayah, penelitian dan kritikan serta berhati-hati dalam periwayatan yang membantu mereka menjaga prinsip agama dan sunnah. Para sahabat begitu mementingkan penelitian sanad dan dirayah di samping aspek riwayah penghafazan hafiz, pengumpulan dan perbincangan mengenainya. Periwayatan memerlukan kaedah bagi mengenal pasti perawi dan hadis yang diriwayatkan, munculnya perbincangan mengenai sanad dan kepentingannya. Dengan itu lahirlah ilmu mustalah hadis. Di zaman ini juga bermulanya tradisi rihlah, iaitu merantau bagi mendapatkan hadis. Ini kerana para sahabat yang mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermastuating di segenap ceruk rantau dunia Islam ketika itu. Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun banyak beliau mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah merantau ke Mesir bagi mendengar satu hadis daripada Uqbah bin Amir. Manakala Jabir bin Abdullah ni telah merantau ke Syam sebulan di perjalanan bagi mendapatkan satu hadis yang mengenai mazalim yang tidak didengarinya. Beliau ke sana untuk menemui Abdullah bin Anis. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.